Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah minggu ini bersama saya Khadijah Faisal. Negara Arab termiskin, Yaman diambang kehancuran. 2.1 juta kanak-kanak tidak dapat zat yang mencukupi, termasuk 358,000 daripada mereka berada dalam keadaan yang boleh mengancam nyawa. Bukan disebabkan makanan ringan, tetapi tiada makanan langsung atau kebuleran. Jika masyarakat dunia lain sedang bergelut untuk mendapatkan vaksin COVID-19, mereka berdepan kesukaran untuk mendapatkan sesuap roti, sehinggakan ada yang tinggal tulang sahaja. Visual yang anda tonton ini hanya sedikit daripada kesengsaraan yang ditanggung penduduk Yaman. Lemah, tidak berdaya. Nak bercakap pun tak mampu. Bila tak makan berhari-hari, bukan sahaja keseimbangan badan terganggu, tetapi emosi pun terjejas. Yang berpuasa 13 jam pun ada kala termenung panjang. Ini kan pula yang tidak menjamah sebarang makanan berhari-hari. Ibu yang menyusukan anak pun dah kekeringan sumber. Pengarah Eksekutif Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Henrietta Fore bimbang nasib yang perlu diharungi kanak-kanak di negara berperang saudara sejak 2014. Benarlah dikata, perang ketika ini tidak pernah membawa apa-apa kebaikan. Kata Fore, Yaman mungkin tempat paling bahaya bagi kanak-kanak. Setiap 10 minit, seorang kanak-kanak meninggal dunia kerana penyakit yang boleh dicegah. Pada awal bulan Disember, 11 terkorban, termasuk bayi berusia sebulan. 2 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan ribuan lagi terbunuh, cacat atau direkrut sejak 2015. Konflik yang tidak berkesudahan itu turut menyebabkan sistem dan infrastruktur sokongan, hospital dan sekolah hingga sistem air dan sanitasi menuju kehancuran. Tambah-tambah lagi ketika COVID-19. Bukannya dunia pejam mata begitu sahaja, tetapi pasukan kemanusiaan PBB sendiri berdepan pelbagai kepayahan, terpaksa mengharungi pertempuran, sekatan dan halangan birokrasi untuk menyalurkan bantuan kepada jutaan orang yang sangat memerlukan. UNICEF menggesa usaha politik yang bersepadu dan proaktif perlu diperkasakan lagi, termasuk sokongan global untuk proses damai bagi membantu menyelesaikan kemelut itu. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan dan mimpi ngeri mereka adalah menerusi saluran politik. Yaman terperangkap dalam perang sivil dan perang saudara dengan gabungan negara sekelilingnya yang berpanjangan. Allahu Akbar. Konflik berasal daripada kebangkitan rakyat Arab Spring 2011 merebak ke Yaman kerana rakyat memberontak terhadap pemimpin autokratik Presiden Ali Abdullah Saleh. Beliau menyerah kuasa kepada timbalannya Abdul Rabuh Mansur Hadi. Kini setelah campur tangan tentera gabungan yang diketuai Arab Saudi bermula pada 2015, ia telah merubah keadaan kepada kemusnahan kemanusiaan paling parah di dunia. Transisi politik dari Saleh kepada Hadi itu sepatutnya membawa kestabilan kepada Yaman. Namun, Presiden Hadi terpaksa mengendalikan situasi dan isu yang sangat berat bila memegang kuasa, termasuk serangan militan, korupsi, tiada jaminan makanan dan sokongan berterusan segelintir pegawai tentera yang setia kepada Saleh. Dalam keadaan tidak stabil inilah golongan Husi bangkit memberontak bermula 2014 dan menguasai wilayah utara Saadah serta kawasan jiran. Selanjutnya mereka menguasai ibu negara Sana'a yang akhirnya menyebabkan Hadi terpaksa melarikan diri keluar negara. Akhirnya negara terkaya di kawasan dunia Arab bergabung dengan beberapa negara Arab yang lain. Pada Jun 2018, pelabuhan Hudaidah dibedil
Ia merupakan pintu masuk bekalan bantuan dari luar, memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Yaman. Soalnya, peningkatan operasi militeri tidak akan meredakan perang, jauh sekali untuk mencapai kedamaian. Satu-satunya puak yang dapat keuntungan dan kelebihan dari krisis ini adalah golongan ekstremis serta Israel yang mahu negara-negara Arab berpecah. Konflik di Yaman ada kaitannya dengan Arab Spring. Kupasan lanjut selepas ini, insya-Allah. Bertemu kembali. Pada 2010, muncul gerakan pemberontakan di Afrika Utara yang dikenali sebagai Arab Spring. Ia bermula dengan tindakan penjual buah membakar dirinya sehingga mati di pekan Sidi Bouzid, tengah Tunisia. Selepas bertengkar dengan seorang polis wanita mengenai tapak dipilih untuk membuka gerainya. Perbuatan yang kononnya satu perjuangan mencetuskan protes sehingga menumbangkan kerajaan Tunisia dan menimbulkan kekacauan di Timur Tengah, iaitu Mesir dan Bahrain serta perang dekat Libya, Syria dan Yaman. Dan setelah sedekad timbul kekesalan di kalangan rakyat Tunisia, kecil punya hal pun sampai nak berdemonstrasi besar-besaran. Hari ini, rakyat Tunisia bebas memilih pemimpin mereka, malah boleh mengkritik kerajaan secara terbuka. Namun, ramai yang merenung semula kejadian pada 2010 dengan sedikit rasa serba salah. Antaranya Sabri Amri yang ketika itu mengikut darah mudanya. الناس الكل تحت الصفر. شفت العبيد هذه كل خاطر نحن هو العبيد اللي عملنا الثوره. شفت العبيد الكل هذا الناس الكل ذري صغار كلنا نحن هو اللي عملنا الثوره. نحن صغار نعمل عملت الثوره وعمري 17 سنه نجري ونكرت في الحجر ونعمل فيهم الكل. شفت في معناه ما عملنا حد شيء. ما الثوره ما ثميش عنش ما عنش خدم. Malah bagi pesara guru falsafah Atia Athmuni ada sesuatu yang tidak kena dengan revolusi tersebut, kerana sehingga kini ia tidak menyelamatkan negara itu dari terus dijarah. Mengingati perkara yang berlaku 10 tahun lalu, Atia berkata ketika itu dia sedang mengajar dan terus menyuraikan kelas sebelum mengajak pelajarnya untuk memprotes sebaik berita kematian Muhammad tersebar. Malam tersebut, slogan rakyat mahukan kejatuhan rejim mula digunakan sebagai desakan revolusi Tunisia. فساد مستشري في هذه البلاد، ثم ناس فهمتي نهبت هذه البلاد، ثم حكومات عاجزة على إدارة الشأن العام، ثم مديونية كبيرة سقطت فيها الدولة، ثم بلاد الآن تتجه نحو الإفلاس. السؤال معناها المهم كيف يجب إنقاذ تونس؟ القضاءات ما زالت تتواصل، لأن طالما ثم جوع، طالما ثم فقر، طالما ثم تهميش سيتواصل احتجاج، والتغيير ما زال سيتواصل. فهمتني ولا؟ وهذه الحكومات ما هيش حكومات ثابته، هذه متغيره. Sejak beberapa minggu lalu, protes dilihat berlaku lagi di sekitar wilayah miskin Tunisia. Orang ramai membantah kadar pengangguran tinggi, perkhidmatan buruk, ketaksamaan serta kekurangan bekalan. Antara masalah utama dihadapi rakyat biasa adalah kesukaran mendapat gas untuk memasak. Seterusnya, menggariskan kesengsaraan penduduk di negara yang berdepan kekangan ekonomi selepas sedekad rakyatnya masih marahkan isu sama. Protes di Tunisia pada 2011 menyebabkan ribuan rakyat turun ke jalan dan berarak di Tunis. Ketika itulah Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang memerintah selama 23 tahun akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi.
Ben Ali yang memerintah sejak 1987 hingga 2011 dilihat sebahagian pihak sebagai benteng menentang ekstremisme, tetapi berhadapan kritikan kerana menyekat pembangkang dan keengganannya mengamalkan demokrasi. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب التونسي. Ben Ali segera meninggalkan Tunisia dan hidup dalam buangan di Arab Saudi. Tindakan itu mencetuskan kebangkitan serupa di seluruh rantau berkenaan yang membawa kepada kejatuhan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Tidak lupa juga pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Ia juga pencetus kepada perang selama 9 tahun paling dahsyat di Syria. Pada pertengahan 2012, Ben Ali dijatuhkan hukuman tanpa hadir penjara seumur hidup kerana kematian penunjuk perasaan ketika kebangkitan menentangnya. Ben Ali meninggal dunia pada September 2019, meninggalkan 6 anak, 3 anak perempuan hasil perkahwinan pertama dan 2 anak perempuan dan seorang lelaki hasil perkongsian hidup dengan Laila Trabelsi. Ternyata, amarah rakyat terhadap rasuah, kegagalan memimpin negara sehingga menyebabkan kadar pengangguran tinggi boleh menjatuhkan sesebuah negara. Namun, adakah kejatuhan itu membawa kebaikan kepada rakyat? Demokrasi apa yang sedang dituntut? Adakah ia didalangi pihak ketiga yang mahu negara Arab hancur? Hanya masa yang menentukan. Fenomena Arab Spring untuk menggulingkan kerajaan Malaysia pernah cuba dibawa masuk. Namun, usaha itu gagal. Baik, sekian Global Hijrah. Jumpa lagi minggu depan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.